Rubio menyentuh luka terbuka Cuba pada hari Rabu 20 Mei 2026 apabila beliau bercakap secara langsung kepada rakyat Cuba pada hari kemerdekaan pulau itu dan mengubah mesej rasmi Amerika Syarikat menjadi amaran politik terhadap kediktatoran Havana. Tanpa meminta kebenaran daripada rejim, setiausaha negara Trump bercakap dengan mengetepikan jentera komunis. Dan beliau menyasarkan rakyat yang telah hidup selama berdekad-dekad dalam ketakutan, kemiskinan, penapisan, dan janji-janji yang dimungkiri. Menjelaskan bahawa Washington melihat rakyat Cuba sebagai mangsa kepada golongan elit yang telah mengambil alih negara itu untuk kepentingan mereka sendiri dan bukan sebagai musuh Amerika Syarikat. Kekuatan mesej itu terletak pada perkara tersebut. Rubio tidak datang untuk berunding dengan pemilik sistem itu. Dia datang untuk memberitahu rakyat Cuba bahawa kebebasan masih boleh kembali ke pulau itu sendiri. Bahawa masa depan tidak perlu terus terikat dengan parti komunis. Dan bahawa hubungan baru dengan Amerika Syarikat hanya masuk akal jika ia dibina bersama rakyat, bukan dengan kepimpinan tertinggi yang memerintah, membungkam dan menindas. Dan sekarang soalan yang tidak dapat dielakkan timbul. Jika Rubio sudah bercakap secara langsung dengan rakyat Cuba dalam nada sebegini, apa yang sedang Trump sediakan untuk akhirnya membebaskan rakyat Cuba daripada kediktatoran? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat, mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Mesej itu telah diterbitkan melalui Twitter dan ia menjadi semakin kuat kerana ia tidak ditujukan kepada kerajaan Cuba tetapi kepada rakyat biasa. Rubio bercakap sebagai anak komuniti Kuba di Amerika Syarikat dan juga sebagai ketua diplomasi Trump. Dia meletakkan krisis Kuba di tengah-tengah satu pertikaian moral. Di satu pihak, keluarga-keluarga hidup dalam kekurangan makanan, tenaga, wang dan kebebasan. Di pihak satu lagi, sekumpulan pemimpin yang mengawal perniagaan, menindas aduan dan cuba meyakinkan rakyat bahawa semuanya datang dari luar. Dia menuding kepimpinan komunis sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kemusnahan dalaman pulau itu. Dan dia mempertahankan hubungan baru antara Amerika Syarikat dan sebuah Kuba yang bebas. Ucapan yang paling berat memang di situ. Washington memberi isyarat bahawa mereka tidak mahu menguatkan rejim itu. Mereka mahu bercakap terus kepada rakyat tanpa melalui rejim itu. Setiausaha itu menyatakan bahawa Presiden Trump menawarkan jalan baru, tetapi jalan itu tidak melalui jentera komunis. Ia melalui rakyat Cuba yang ingin bekerja. Ia melibatkan membuka perniagaan, memilih wakil mereka, bersuara tanpa rasa takut dan hidup tanpa bergantung kepada kebenaran daripada golongan elit politik. Ia adalah satu mesej yang direka untuk menyentuh perasaan mereka yang sudah letih hidup di sebuah pulau yang dikawal oleh birokrat, tentera dan pemimpin yang meminta orang lain berkorban sementara mereka mengekalkan keistimewaan sendiri. Rubio juga mengaitkan ucapannya dengan detik paling sensitif dalam politik Amerika terhadap Cuba. Rubio. Reuters melaporkan bahawa mesej itu datang pada hari yang sama ketika kerajaan Trump sedang bersiap untuk mengumumkan tuduhan jenayah terhadap Raul Castro berkaitan dengan kes tahun 1996. Di mana pesawat kumpulan Brothers to the Rescue telah ditembak jatuh oleh jet pejuang Kuba, menyebabkan 4 orang terbunuh. Perincian ini meningkatkan nada mesej tersebut. Ia bukan sekedar ucapan solidariti. Ia adalah sebahagian daripada serangan politik, perundangan dan diplomatik terhadap struktur lama pemerintahan Castro. Dipanggil begitu, mempunyai kekuatan kerana tiada rejim diktator yang hanya takut kepada ucapan. Mereka takut apabila rakyat hilang rasa takut pada masa yang sama. Sejarah telah menunjukkan perkara ini di Jerman Timur pada tahun 1989 apabila ribuan orang turun ke jalan di Leipzig dan bandar-bandar lain menuntut kebebasan. Sehinggalah rejim komunis hilang kawalan, tembok Berlin runtuh dan sebuah jentera politik yang kelihatan tidak boleh disentuh tumbang di hadapan tekanan rakyat. Kuba kini sampai ke tahap keletihan yang serupa, dengan rakyatnya letih dengan janji kosong, penindasan dan kehidupan yang tersekat, sementara Rubio bercakap terus kepada rakyat Kuba dan menunjukkan bahawa dunia bebas sedang memerhati pulau itu. Apabila rakyat faham bahawa mereka tidak bersendirian, kediktatoran mula kehilangan senjata terkuatnya, iaitu sikap berdiam diri. Dan inilah sebabnya mesej ini tidak kedengaran seperti ucapan diplomatik biasa, tetapi sebagai permulaan tekanan yang mampu membangkitkan seluruh negara menentang rejim. Apa yang Rubio lakukan ialah memisahkan rakyat Kuba daripada kediktatoran. Dia bercakap kepada mereka yang berada di pulau itu dan juga kepada mereka yang mempunyai keluarga di luar negara.
Janji utama bukanlah kebajikan selama-lamanya, tetapi sebuah cuba baharu di mana rakyat biasa boleh memiliki kedai, restoran, bank, syarikat pembinaan, akhbar, stesen penyiaran dan kebebasan untuk menukar pemerintah. Kekuatan mesej itu terletak pada perbezaannya. Rubio mengingatkan bahawa rakyat Cuba berjaya di Amerika Syarikat dalam bidang politik, perniagaan, muzik, sukan dan pelbagai sektor lain. Sementara itu, di dalam Kuba, bakal terperangkap oleh sistem yang hanya membenarkan kenaikan kepada mereka yang rapat dengan kuasa. Kerajaan Kuba bertindak balas dengan menyerang Rubio dan menuduh Amerika Syarikat melakukan agresi. Tindak balas ini memang sudah dijangka. Havana, Kuba mengekalkan naratif bahawa semua penderitaan berpunca daripada sekatan Amerika. Rubio membalas dengan cara yang paling berbahaya untuk kediktatoran itu. Dia mengalihkan perbincangan daripada bidang teknikal kepada bidang tanggung jawab politik. Daripada hanya membincangkan angka, kontrak dan sekatan, dia secara praktikal bertanya, mengapa golongan elit Cuba terus berkuasa sementara rakyat terus didiamkan oleh penindasan? Amaran itu juga berkait dengan kenyataan terdahulu daripada Trump dan Rubio sendiri. Pada Mac 2026, Trump berkata bahawa Amerika Syarikat akan melakukan sesuatu terhadap Cuba dalam masa terdekat, manakala Rubio menyatakan bahawa Cuba memerlukan orang baharu untuk memimpin. Kini, mesej dalam bahasa Sepanyol itu menunjukkan bahawa Rumah Putih tidak meninggalkan pendirian tersebut. Tekanan masih berterusan, tetapi dengan strategi yang jelas, iaitu melemahkan legitimasi kediktatoran di hadapan rakyatnya sendiri. Ucapan Rubio tidak perlu mengumumkan kereta kebal untuk kedengaran mengancam kepada rejim tersebut. Bahaya bagi kediktatoran terletak pada kandungan politiknya. Apabila Setiausaha Negara Amerika Syarikat berkata bahawa masa depan harus dirundingkan dengan rakyat dan bukan dengan golongan elit yang mengawal pulau itu, beliau menyampaikan mesej bahawa Washington tidak lagi melihat Havana sebagai saluran yang wajib dilalui. Bagi rejim yang hidup dengan mengawal maklumat, ketakutan dan kebergantungan, komunikasi langsung seperti ini adalah satu tamparan hebat kepada pusat naratif rasmi. Kerajaan Trump juga tahu bahawa Kuba sedang mengalami saat kelemahan yang mendalam. Krisis ekonomi, penghijrahan golongan muda, kemerosotan Parti Komunis dan kurangnya keyakinan terhadap masa depan telah membuka ruang untuk tekanan luar yang lebih agresif. Rubio menggunakan peluang ini dengan tepat. Mesej ini mempunyai sasaran dalaman dan juga luaran. Di dalam Cuba, ia cuba memecahkan pengasingan psikologi bagi mereka yang merasakan diri mereka telah dilupakan. Di luar Kuba, mesej ini ditujukan kepada para buangan, keluarga-keluarga Kuba di Florida dan sekutu-sekutu Trump yang mengharapkan dasar yang tegas terhadap pemerintahan diktator sosialis di hemisfera ini. Itulah sebabnya ucapan itu menjadi bernada amaran. Rubio bukan sekadar mengulas krisis tersebut. Dia sedang memberi amaran bahawa kesabaran Amerika terhadap pemerintahan diktator Kuba semakin habis. Langkah seterusnya kini melibatkan 3 aspek. Yang pertama ialah tekanan undang-undang terhadap tokoh-tokoh bersejarah rejim itu, seperti Raul Castro. Yang kedua ialah tekanan diplomatik, dengan Washington menggambarkan pemerintahan diktator itu sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kehancuran pulau tersebut. Yang ketiga ialah tekanan emosi ke atas penduduk, dengan menunjukkan bahawa jalan keluar itu adalah mungkin dan bahawa Amerika Syarikat mahu dilihat sebagai sekutu rakyat Cuba, bukan sekutu pemilik sistem tersebut. Persoalannya ialah sampai bila pemerintahan diktator itu mampu menghalang rakyat Kuba sendiri daripada mendengar seruan ini dan mula melihat kejatuhan rejim sebagai satu kemungkinan yang nyata. Saya Myusong Auvis Global, seorang internasionalis. Dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini. Langgan saluran ini. Dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves Global.